Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, inayah, hidayah daripada Allah, kita dapat sama-sama beribadah pada Allah dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita dalam kitab terjemahan Al-Qaulul Tam fil Ahkamil Ma'mum wal Imam. Tuan-tuan boleh buka muka surat 74. Nombor 112 ke 113 dah? 112 Imam tidak boleh menanggung raguan ataupun keraguan dan kelupaan makmum. Imam tidak boleh menanggung keraguan atau syak makmum dan kelupaannya sama sekali, dan hanya yang boleh ia menanggungnya keraguan dan kelupaannya makmum itu ialah sujud sahwinya dan bacaan Fatihah pada rakaat yang pertama bagi makmum yang masbuk, dan bacaan surah pada sembahyang nyaring jahar dan menyaringkan daripadanya dengan bacaan. Oleh yang demikian, jika syak makmum, adakah ia sembahyang 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia ambil yang kurang, yakni 3 rakaat, dan wajib atasnya sempurnakan, yakni tambahkan 1 rakaat lagi selepas salam imam. Muallif kitab ni dia sebut imam tidak boleh menanggung keraguan atau syak makmum atau kelupaan makmum. Maknanya kalau makmum tu ragu-ragu pada baca ataupun tidak imam ni tahiyat ke ataupun rakaat ke 3 ke 4 ke 2 ke 3 ke, makmum yang syak, imam tak ada masalah. Jadi yang pertama sekali, makmum ini bila dia syak, dia tak boleh nak tegur imam. Tak boleh nak tegur imam sebab dia dalam keadaan syak. Imam dalam keadaan yakin. Imam yakin. Kalau dia tegur juga, dia mengganggu solat. Jadi kita syak. Contohnya syak 2 ataupun 3. Contohnya. Jadi imam ni dia kata, imam dia boleh tanggung pada Fatihah pada rakaat yang pertama. Bolehlah dia tanggung. Tapi pada syak makmum tak boleh. Maknanya imam makmum ni bila dia syak 2 ataupun 3 ataupun 4 semayang, sedangkan dia ikut imam daripada awal, maka bila dia syak tu, biasanya kita ni syak ni kita pun ambil ikut imam lah. Biasanya begitulah. Aku syak ni 2 ke 3, memang lah betul, sebab aku ikut daripada awal lagi. Boleh juga begitu. Tapi dia ni syak dia ni kuat sangat sehingga dia ni tak yakin pada imam tu, maka dia kena ambil yang kurang. Kaedah asal kena ambil yang kurang. Walaupun dia ikut imam daripada awal sembahyang, maka ketika dia syak tu dia kena ambil, kalau 3 ataupun 4 dia kena ambil 3. Kalau 2 ataupun 3 dia kena ambil 2, ambil yang kurang. Maka hendaklah ia ambil yang kurang, dia kata. Dan wajib atas makmum itu sempurnakan bila imam bagi salam 1 rakaat lagi, bangun 1 rakaat lagi. Sebab dia tu syak. Walaupun orang lain memberi salam, imam dan makmum lain memberi salam. Jadi kita ni macam saya sebut tadi lah, maknanya kalau kita syak ni, kita pakai hak imam lah. Jangan duk ikut syak kita tu, kita pakai aku ni banyak selalu pun semayang pun selalu lalai, 2 ke 3 ikut imam lah. Gitu lah kitanya sepatutnya. Jadi
yang masalah ni dia syak sampai dia pun tak yakin pada imam tu. Maka bila sampai tahap tu, maka dia kena ambil yang kurang. Masalah seterusnya 113. Makmum syak, adakah ia sujud sekali atau dua kali? Jika makmum syak, adakah ia sujud sekali atau dua kali? Maka hendaklah ia mengambil yang kurang, yakni sekali sujud, dan hendaklah ia sujud sekali lagi. Ini sekiranya ia masih ada tempat sujud. Misalnya, jika makmum syak selepas mengangkatkan kepalanya daripada sujud, sebelum ia bangun bersama imamnya, maka wajib atasnya sujud sekali lagi. Ini sama juga syak. Dan dia ikut imam dah, dia syak lagi. Bila imam sujud sekali, dia pun sujud Allahu Akbar. Imam bangun daripada sujud, duduk antara dua sujud, Rabbil Fili. Lepas tu imam sujud yang kedua, Allahu Akbar, sujud. Lepas sujud yang kedua tu, angkat je kepala. Dia kata, aku sujud sekali ke dua kali? Memang imam tu sujud dua kali, tapi aku ni sekali ke dua kali? Dia begitu. Syak tu. Maka jika benarlah syak itu, mungkin jarang berlaku kita ni dah. Jarang berlaku. Kalau benarlah syak macam tu, maka kena ambil yang kurang, yakni dia baru sujud sekali. Dia syak sekali kedua, kena sujud sekali lagi, dengan syarat ketika itu dia di bawah, di lantai. Maknanya dia ni dalam keadaan duduk. Kalau dia dah diri tak boleh. Dalam keadaan dia ni di bawah, duduk di bawah tu. Maknanya dia imam angkat kepala daripada sujud yang kedua, dia pun angkat kepala dia. Dia syak, imam diri, dia duduk antara dua sujud. Lepas tu dia pun sujud yang kedua. Itu kalau dia syak pada sujud. Bersalahan jika syak ia berlaku selepas ia bergerak hendak bangun bersama imam. Bila dia nak bangun dah, bila nak bangun ni kita ambil faedahnya, bila dia melebihi had rukuk. Rukuk tu macam ni kan, daripada bawah dia bangun tu dah sama ataupun melebihi had rukuk. Maknanya apa? 2/3 dah nak bangun dah. Kalau bangun dia lebih dah, lebih daripada had rukuk dah nak bangun tu, barulah dia nak turun sujud. Barulah dia teringat, baru dia syak. Maka janganlah kembali ia kepada sujud. Tak boleh dah nak sujud masa tu, dia syak masa tu. Bahkan ia tambahkan 1 rakaat selepas salam imam. Jadi rakaat tadi tak kira. Bila imam bagi salam, dia pun tambah 1 rakaat lagi. Ini orang syak. Dan jika syak ia ketika tasyahud awal, adakah ia sujud sekali atau dua kali? Masa duduk tahiyat awal bersama imam, dia mari syak, aku tadi rasa macam sujud sekali, ke dua kali, nak main begitu. Dan syak, maka hendaklah ia sujud sekali lagi. Orang lain duduk tahiyat belakang, dia pun sujud sekali lagi. Dan tidak mudarat ia walaupun ia sudah masuk tasyahud awal, kerana tasyahud awal itu sunat hukumnya. Dia beza. Dan tadi dia kata bila dah bangun ataupun sedang bangun tu, dekat-dekat nak berdiri dah, dia nak masuk rukun seterusnya. Tak boleh dah dia nak sujud semula. Ni dia duduk tahiyat awal. Dia duduk tahiyat awal. Mari syak, aku sujud sekali ke dua kali, boleh dia sujud sekali lagi. Dan tahiyat awal hak dia pergi duduk tu dikira sebagai
duduk antara dua sujud. Tu. Dan duduknya beserta imamnya untuk bertasyahud itu menepati ganti duduk di antara dua sujud. Maka bolehlah ia sujud kemudian duduk bersama imamnya untuk membaca tasyahud. Dia duduk dah tu, mari syak, sujud sekali kedua kali dia pun sujud. Bila sujud, duduk tadi tu dia kira duduk antara dua sujud. Bila dia sujud, lepas tu dia bangun, angkat kepala daripada sujud, dia baca tahiyat. Boleh gitu. Bersalahan jika sebaik sahaja ia mengangkat kepalanya dari sujud. Tiba-tiba imam pun bangun berdiri, yakni qiyam. Maka hendaklah ia dapatkan imamnya di dalam qiyam dan janganlah ia duduk membaca tasyahud lagi. Dikata kalaulah dia duduk tahiyat awal bersama imam, dia mari syak, baca sujud sekali ke dua kali, maka dia pun sujud. Bila dia sujud, dia angkat kepala daripada sujud, imam pun Allahu Akbar, berdiri. Dia tak boleh dah baca tahiyat, dia kena ikut imam berdiri qiyam. Janganlah dia duduk untuk membaca tasyahud lagi. Demikian juga jika syaknya, yakni keraguannya selepas selesai sembahyang, syak lagi. Dah? Adakah ia sembahyang 3 rakaat ataupun 4? Lepas sembahyang, aku syak 3 ke 4? 3 atau 4, maka wajiblah ia masuk semula ke dalam sembahyangnya dan tambahkan 1 rakaat lagi selepas salam. Bila lepas sembahyang je, dia mari syak 2 ke 3 ataupun 3 ke 4 sembahyang tadi. Katakanlah sembahyang syak 3 ke 4, 3 ke 4, dia pun ambil 3, bangun Allahu Akbar, bangun. Dengan syarat jangan banyak percakapan walaupun zikir ataupun banyak perbuatan. Maknanya kalau lepas pada sembahyang tu duk zikir dengan imam dah lama dah zikir lama dah, siap tengah berdoa lagi, mari syak aku ni 3 ke 4, tu lama dah tu dah. Ataupun dah bangun, dah pergi ke belakang dah, mari syak, tu kena sembahyang semula. Yang dimaksudkan ni baru-baru lepas pada bagi salam, 2 ke 3 tadi, 3 ke 4 tadi, mari perasaan tu, mari syak tu, maka kena ambil kurang dan terus bangun untuk menambah 1 rakaat yang kita syak. Dan adakah makmum ini dikenakan sujud sahwi atau tidaknya? Makmum tadi dia ragu ni, ragu pada rakaat sembahyang selepas dia beri salam dah, dia ni kena sujud sahwi ke tidak? Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia kena sujud sahwi kerana ragunya itu dengan apa yang telah dilakukan selepas salam, kata Imam Al-Ghazali. Dan mengikut pendapat Qadhi Husain, tidak dikenakan sujud sahwi kerana sebab tambahan dan syak itu berlaku semasa qudwah, yakni ikutannya dengan imam. Sebab Qadhi Husain ni kata masa tu dia masih lagi dikira mengikut imam, qudwah dia, ikutan pada imam, maka dia tidak perlu untuk sujud sahwi. Tapi Imam Al-Ghazali kata kena sujud sahwi sebab bagi salam dah, lepas tu masuk semula kena sujud sahwi. Bolehlah kita ikut mana-mana. Yang penting kalau dia tak buat sujud sahwi pun tak apa dah, tak apalah, tidak mengapa. Dan sujud sahwi ni adalah hukum dia sunat. Cuma dia bawa pendapat dua imam ni, Imam Al-Ghazali dan Qadhi Husain ni, nak beritahu sunat ke tak dia sujud sahwi ni, orang macam ni. Imam Al-Ghazali kata sunat, Qadhi Husain kata tak sunat. Jadi kalau kita tak buat, tak ada apa-apa, tak ada masalah. 114.
Jadi tuan-tuan, 113 tu dia bincang, dia bagi tahu kita tentang syak ni. Syak ni tuan-tuan, kita jangan layan sangat. Mari perasaan tu, syaitan ni sentiasa dak bisik-bisikkan kita. Daripada kita dulu tak semayang, dia dak bisik, jangan semayang, jangan semayang. Kita pun tak semayang. Lama lepas tu kita mari nak semayang. Dah? Dia pun datang rasa malas pula. Dulu tak nak, ni rasa malas nak semayang. Bila rajin nak semayang, dia syakkan kita pula. Nak ambil wuduk jadi syak, nak angkat takbir syak, dalam semayang pun syak. Bila semayang berjemaah syak pula. Syak itu syak pada imam. Kita pun jadi semayang seorang diri pula. Kita berjaya lah. Bila mari syak tu, kita jangan layan dia. Bila kita ni memang kaedah asal, saya pernah sebut asalnya di sini. Kaedah asal, bila kita lupa, kita ambil yang asal. 3 ataupun 4, 3 ataupun 4 ambil 3. 2 ataupun 3, 2 ataupun 3 ambil 2. Itu kaedah. Satu kaedah. Kaedahnya al-aslu baqa'un ma kana ala ma kana. Ambil hak asal. Tapi kaedah tu tak boleh guna selama-lamanya. Sebab ada kaedah lain lagi, al-adah muhkamah. Adah tu kebiasaan menjadi hukum. Kalaulah tuan-tuan rasa dalam diri ni selalu saja bila aku sembahyang je ada je mari syak rakaat. Bila sembahyang je mari syak sujud sekali ke 2 kali. Bila sembahyang je ada syaknya baca ke tak Fatihah. Mari syak begitu, selalu mari. Asalnya kita ikut hukum awal-awal tadi, iaitu asal tak baca kena baca. Asal 2 ke 3, asal 2 ambil 2. Tapi bila berulang, maknanya kita ni sedang dipermainkan oleh syaitan. Dah? Kita ambil wudu, tengah basuh kaki. Syak, basuh ke tak tangan hingga siku? Basuh tadi mungkin aku mandi. Tak pasti basuh. Basah ni ambil basuh tangan hingga siku kau hak mandi. Mari syak begitu, padahal basuh kaki dah. Selalu begitu. Asalnya kita bila begitu, kita kena basuh. Tak daripada tangan hak kita syak tu undur semula, lepas tu basuh sehingga kaki. Tapi bila berulang selalu begitu, kita guna kaedah adah muhkamah. Kebiasaan sesuatu itu kita buat dah. Biasanya kita buat. Contohnya tengah basuh kaki semayang, ambil semayang, syaitan bisa tak basuh lagi tu tangan hingga siku, tak basuh lagi tu muka. Biasa basuh dah basuh kaki dah. Mana ada orang mula dengan kaki. Kita tolak macam tu. Kalau syak tadi 3 ke 4, pada walhal kita ikut imam, imam betul, aku salah, gitu ya. Tengok orang lain pun tak tegur, imam betul lah tu. Dah, kita tolak macam tu je. Hak kita bincang ni nak bincang kaedah. Kalau kita hadapi tu, kalau berulang kita kena tolak dia. Kalau tidak kita akan jadi waswas. Contoh tuan-tuan, mungkin saya pernah sebut, tapi tak apa kita ulang. Contoh, keluar daripada tandas, kita merisyak, aku basuh ke tak kencing? Orang syak ada macam tu. Masuk semula tandas, basuh kencing. Dah? Kaedah kalau adah, dah keluar tandas dah pakai seluar dah, takkan tak basuh kencing. Lainlah kita Cina lah, orang kafir. Kita nak orang Islam basuh dah. Tolak macam tu, basuh dah. Dah? Tengah basuh kaki tadi, basuh muka ke tidak, basuh tangan hingga siku ke tidak, syaitan bisik, basuh dah. Kita kata gitu. Dah? Tolak. Ajar tolak. Lama-lama syaitan tu dia tak boleh nak tipu dah kita. Kita tolak je. Itu untuk orang yang mari syak, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan tak kena. Kalau orang hak syak ni, teruk dia, selalu kena tipu. Saya pernah cerita dulu, ada orang dia semayang maghrib, saya kuliah maghrib, dah?
Tengah kuliah tu baru dia semayang. Saya ingat aku dia lewat ke apa semua, tapi selalu berlaku. Tengah kuliahan dia baru semayang maghrib. Lepas isyak dia tegur. Satu hari dia tegur, dia panggil ustaz. Tanya, saya ni 20 tahun was-was. Saya mari awal lagi ustaz. Orang tak azan lagi. Ambil wudu, orang sudah semayang baru okey. Dah, orang sudah semayang baru wudu tu okey. Baru jadi wudu tu. Baru semayang. Maknanya orang yang kena ni, orang tak kena tak apa. Dan kena, tengok sampai tahap tu. Dah. Kita tengok. Okay, kita ambil satu lagi. 114. Makmum mendapat imam di dalam rukuk dan syak ia adakah ia sempat bertamakninah dengan imam padanya. Jika makmum mendapat imam di dalam rukuk tetapi makmum itu berasa syak, ragu-ragu, adakah sempat ia bertamakninah dengan imam di dalam rukuk atau tidaknya? Maka mengikut qaul, yakni pendapat yang sahih, tidak kira rakaat itu baginya. Bahkan hendaklah ia tambahkan satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Kita baca berapa? Dan mengikut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kenalah ia sujud sahwi sebelum salamnya dan berkata, dan masalah ini saya gialah disebarkan kepada orang ramai kerana banyak berlakunya. Tetapi pendapat beliau itu, yakni pendapat Imam An-Nawawi itu, tidak mendapat kata sepakat para fuqaha. Hanya Imam Al-Ghazali sahaja berpendapat seperti beliau. Sedangkan Al-Qadhi Husain berpendapat tidak kena sujud sahwi kerana syaknya itu berlaku semasa mengikut imamnya lagi. Okay, bila kita ikut imam ni, kita masbuk kan? Kita datang, imam tengah rukuk, Allahu Akbar, kena duduk sekejap sini. Tak, Allahu Akbar sekejap, baru turun, Allahu Akbar. Imam tengah rukuk, kita takbir. Cara nak dapat tamakninah, kita turun takbir tadi, kita turun rukuk. Qadar dia bila kita dah sampai, qadar dia qadar subhanallah, itu dipanggil tamakninah. Qadar masa dia subhanallah 2 saat. Dapat qadar subhanallah bersama imam, maka dipanggil mendapat tamakninah, maka mendapat rakaat tersebut. Walaupun tak baca Fatihah tadi, dapat rakaat tu. Okey. Kalau selisih, imam tengah rukuk, kita takbir Allahu Akbar, kita pun turun Allahu Akbar, sami Allah. Itu selisih confirm tak dapat. Dah? Yang ni imam tengah rukuk, dia takbir Allahu Akbar, dapat sekejap dapat sekejap aja sami Allah. Dapat ke tidak Magi sikit je. Padahal qadar subhanallah 2 saat, dapat 1 saat kau sempat ke tidak Dia mari syak macam tu. Kalau dan turun imam tidak ada masalah, dapat, confirm dapat. Ni selisih confirm tak dapat. Dia nak Allahu Akbar, sami Allah, tu dapat. Ni syak ni macam mana? Imam tengah rukuk, Allahu Akbar, sami Allah. Nak kata selisih tak selisih, nak kata dapat tak pasti dapat ke tidak. Mari syak macam tu. Maka bila syak dapat ataupun tidak tamakninah bersama imam, dia main peranan ni sebab dia melibatkan rakaat. Dah, melibatkan rakaat, bukan melibatkan satu rukun, melibatkan rakaat. Bila kita kata dapat rakaat. Bila kita kata tak dapat rakaat. Okey. Bila begitu, pendapat yang sahihnya wajib kita ambil yang tak dapat. Ini mana tak dapat tamakninah, syak dapat ke tidak, ambil tak dapat tamakninah.
Maka bila imam beri salam, kena tambah lagi 1 rakaat, sebab rakaat tadi hak syak tadi dikira tidak dapat. Cuma berbeza pendapat ulamanya pada sujud sahwi. Kena sujud sahwi ke tidak? Kata Imam An-Nawawi dan dipersetujui oleh Imam Al-Ghazali, sujud sahwi. Kata Qadhi Husain, tak sujud sahwi. Itu tak apalah, bab sujud sahwi itu tak apa. Hak tadi tu bab kita ambil keputusan, kena ambil yang kurang, ambil yang tak dapat. Maka kita tidak mengira itu sebagai rakaat kita. Ada orang tuan-tuan, dia selisih dah, dia selisih imam i'tidal, dia rukuk, dia pun cepat-cepat baca dari rukuk, jumpa imam di i'tidal, dia pun kira rakaat tu. Ada tak sah sembahyang tu, tak sah apa? Sebab kurang rakaat. Jadi itulah yang perlu kita tahu dalam kita solat berjemaah ni. Mudah-mudahan tuan-tuan masa pun dah tak mengizinkan kita. Kalau tidak PKP ni kita terus lagi ni. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat bagi kita dalam solat berjemaah tuan-tuan. Habis itu insya-Allah kita akan sambung. Seorang sembahyang 4 rakaat, tiba-tiba ia bangun rakaat yang kelima, tidaklah batal sembahyangnya. Orang yang sembahyang 4 rakaat, dia bangun rakaat kelima, tak batal sembahyang dia. Ini banyak berlaku lah, banyak berlaku. Sebab imam tu manusia macam kita, lupa. Baru-baru ni pun ada satu masjid berlaku 5 rakaat, bising habis. Biasa, itu biasa. Cuma bagaimana cara kita nak menghadapinya, menanganinya dalam kita solat berjemaah tadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf. Allahumma iftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله.